إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح أزواجه الطاهرات وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan Imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syed yang saya muliakan, ahli jawatan kuasa surau yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah sekali lagi dengan limpah kurnia kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kitab Hidayatul Hidayah kita pada malam ini. Dan kalau tak silap adab berpuasa dah selesai kan? Ada berpuasa dah selesai, Berarti selama ni kita membaca kitab Hidayatul Hidayah, fasal ataupun bahagian yang pertama dalam kitab ini telah selesai kita baca, iaitu berhubung kait dengan bab taharah, bab solat, adab-adab pergi ke masjid, adab-adab menunaikan solat fardu Jumaat, dan begitu juga adab puasa. Maka untuk kita mendalami lebih detail ataupun lebih luas, hendaklah kita mendalami lagi kitab fiqh yang lebih tinggi, iaitu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bolehlah mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam itu ada huraian lebih panjang dan begitu juga bab zakat, bab haji dan sebagainya. Baik, pada malam ini kita sambung kembali bahagian yang kedua. Kitab bahagian yang kedua, iaitu bicara mengenai meninggalkan maksiat. Bahagian yang pertama membicarakan ketaatan terhadap perkara-perkara yang fardu. Adapun bahagian yang kedua bicara mengenai meninggalkan maksiat. Kerana ketaatan itu ada dua. Taat yang zahir, sebagaimana kita lakukan sebentar tadi, iaitu solat maghrib yang memerlukan anggota tubuh badan kita, lakukannya. Manakala bahagian yang kedua ni akan membicarakan tentang meninggalkan maksiat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Telah berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan memberi manfaat ilmunya kepada kita semua di negeri dunia maupun di negeri akhirat. Ketahuilah wahai penuntut, bahawa bagi agama itu ada dua bahagian. Bagi agama ini ada dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Bahagian yang pertama ialah meninggalkan maksiat.
Kedua, mengerjakan ketaatan. Kedua, mengerjakan ketaatan. Jadi agama ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Tuan-tuan, berapa bahagian? Dua bahagian. Bahagian yang pertama, meninggalkan maksiat. Bahagian yang kedua, mengerjakan ketaatan. Meninggalkan maksiat adalah lebih suka daripada mengerjakan ketaatan, kerana mengerjakan ketaatan senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat, yakni maksiat, hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, yakni orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, Al-muhajiru, baca, man hajar as-su wal mujahidu man jahada hawahu. Mafhumnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, dan pejuang itu ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi meninggalkan maksiat, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lebih suka daripada mengerjakan ketaatan. Nah, betul tak atau tidak? Ya. Kalau hobi kita ni suka tengok cerita Hindustan kan, senang kena tinggal. Kena pula orang ni muslimat ni yang suka tengok drama Korea ni, senang kena tinggal. Susah nak tinggal. Jadi mata ni kita melihat kepada pelakon-pelakon yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Nak meninggalkan menonton itu satu masalah besar. Sebab apa? Sebab itu benda nafsu dan syahwat kita. Sebab itu melakukan ketaatan itu lebih mudah. Maksudnya waktu maghrib pergi ambil wudu, datang solat surau, habis selesai. Ringan tak? Ringan. Tapi nak selepas solat maghrib ni, ataupun selepas solat asar, ataupun sebelum asar tu dah film Hindustan dah dimainkan. Maksudnya asar nak tinggalkan sebentar itu, nak solat asar terlebih dahulu jemaah di surau, tak boleh pula tinggal. Tunggu dah sampai pukul 6 baru solat asar. Nampak? Sebab itu katanya mengerjakan ketaatan itu lebih mudah daripada meninggalkan kemaksiatan. Sebab itu baginda Rasulullah SAW telah bersabda, Al-muhajiru man hajara su. Kerana kalau kita mempelajari hadis yang pertama karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab hadis 40, innamal a'malu, apa dia hadis dia? Cuba baca. Baca kan? Orang muda, anak murid Ustaz Muhammad Abdul. Iqra. Innamal tak mau mari. Innamal a'malu binniyat. Anak murid Ustaz Muhammad Abdul kan? Yang mana tu? Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu bermula dengan niat. Maka hadis itu kata, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, berarti ini setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah. Pembukaan Makkah tidak ada hijrah lagi. Maka bila tidak ada hijrah, macam sekarang ni kita nak berhijrah ke Madinah, boleh lagi? Dah habislah hijrah. Maknanya hijrah yang ada ialah man hajara
Man hajara as-su, siapa yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah daripada melakukan kejahatan. Wal mujahidu, dan juga orang yang berjuang ialah orang yang berjuang terhadap hawa nafsu dia. Kita nak pergi Palestin, nak pergi berjuang mempertahankan negara Palestin hari ini, nak pergi Gaza, sanggup tak kita? Sanggup tak sanggup? Ha? Ada orang sanggup? Sanggup tadi? Tak sanggup. Jadi yang paling mudahnya, dia tidak perlu ke medan perjuangan, tetapi dia mujahadah terhadap hawa nafsu diri dia. Itu orang yang benar-benar berjuang. Dari dekat masuk satu asar, tengah-tengah Hindustan, tinggalkan Hindustan itu, berlawan, bermujahadah terhadap kehendak nafsunya. Bila nak tengok drama Korea, dah maghrib dah ni, dah masuk maghrib, tinggalkan drama Korea. Itu baru kata wal muja, apa dia kata, wal mujahidu man jahada hawa. Baik, faslun pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir, iaitu maksiat anggota. Maksiat ini terbahagi kepada dua, maksiat anggota iaitu zahir dan maksiat batin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, hanya sesungguhnya kamu melakukan maksiat terhadap Allah dengan menggunakan anggota-anggota badanmu, dan ia nikmat dari Allah untukmu yang merupakan amanah yang diberikan kepadamu, maka kamu menggunakan nikmat Allah untuk menderhakainya adalah tersangat kufur dan mengkhianati amanah yang Allah tinggalkannya amanah itu kepadamu adalah amat melampaui batas. Maka anggotamu adalah rakyatmu, maka fikirlah bagaimana sepatutnya kamu menjaganya. Sabda Rasulullah SAW, fakullukum ra'in. Baca, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, maka kamu semua adalah pengembala, yakni pemimpin, dan kamu semua akan ditanya tentang pengembalaannya, yakni kepimpinannya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam ini, ketahuilah hanya sesungguhnya kamu melakukan maksiat terhadap Allah dengan menggunakan anggota badanmu, dan dia adalah nikmat dari Allah untuk kita. Mata ni nikmat, telinga ni nikmat, lisan, lidah ni nikmat. Cuba kalau kita jadi bisu, nak pergi makan, nak beli barang pun susah. Kalau mata pula tak nampak, susah pula nak ke satu tempat ke satu tempat. Kaki tak boleh jalan, susah juga kita nak bergerak ke sini ke sana, kan? Ini semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan nikmat-nikmat ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Rasulullah SAW mengumpamakan anggota tubuh badan kita ini sebagai apa? Rakyat. Sebagai rakyat. Maka fakullukum ra'in, maka kita adalah pemimpin. Jadi kalau orang muda, siapa nama? Mas Muka? Danish. Danish orang muda. Jadi dia pemimpin kepada siapa? Entah pemimpin kepada siapa? Pada diri anda. Orang yang bujang, dia pemimpin terhadap dirinya. Apa yang perlu dia pimpin? Dia perlu pimpin anggota tubuh badan dia. Mata dia pimpin mata dia pandang kepada ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Telinga dia mendengar perkara-perkara yang baik.
majlis ilmu, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, berselawat, lisan dia tidak akan bertutur kata melainkan perkara-perkara yang baik-baik. Kaki dia tidak akan melangkah melainkan kepada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang bergelar suami ataupun bapa, maka dia bukan saja pemimpin pada diri dia sendiri, bahkan kepada ahli keluarganya. Dia mesti pastikan anak isteri dia selamat daripada jurang api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu serta ahli keluarga kamu daripada api neraka. Lebih-lebih ini zaman hari ini semua perkara maksiat dijadikan normalisasi. Perkara-perkara maksiat hari ini dijadikan perkara yang normalisasi. Orang yang berzina dijadikan idola, diagung-agungkan. Ini yang merisaukan kita. Saudara kita di sana, di Gaza, di Palestin sedang dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Tetapi kita di dalam negara kita menjadikan ahli maksiat sebagai ikon dan idola. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tanggungjawab kedua ibu bapa mesti pastikan anak-anak mereka jauhkan diri daripada perkara-perkara yang maksiat dijadikan normalisasi. Begitu juga Huraian Quran menggunakan akal fikiran. Dalam Quran tak ada satu ayat yang suruh perempuan pakai tudung. Memang tak ada pun. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Nak pakai macam mana tudung salji? Dia suruhnya labuhkan kain. Dia suruh labuhkan kain pun ada. Jadi perkara-perkara normalisasi yang liberal, pandangan liberal ni menjadikan agama ni satu agama yang boleh katakan nafsi-nafsi. Tidak ada siapa yang boleh tegur orang melakukan kemaksiatan. Tidak boleh. Kalau ada para asatidzah yang menegur kemaksiatan, maka itulah yang dicucuknya jadi mati. Antara orang lelaki kahwin dua dengan seorang yang berzina dengan 20 orang, maka orang menjadikan lelaki yang berzina dengan 20 orang betina, kita dah suruh wanita lah, suruh betina lah ke wanita, betina. Jadikan ikon. Yang kahwin dua pula dicaci maki oleh orang Arab. Ini akhir zaman. Akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan rahimahum. Sungguh menurunkan kita. Kita tidak tahu generasi anak-anak kita di 10 tahun akan datang bagaimana keadaan masyarakat di sekeliling kita. Sebab itu tanggungjawab sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, fakullukum ra'in. Setiap diri kamu itu adalah pemimpin. Kita tidak bukan pemimpin masyarakat, tetapi kita adalah pemimpin dalam keluarga. Maka setiap ahli keluarga, setiap ketua keluarga menjaga sungguh-sungguh ahli keluarganya daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahir sebuah masyarakat yang bertakwa. Tetapi kalau masing-masing tidak mau menjaga, masing-masing biarkan kemaksiatan berleluasa, maka masyarakat itu akan ditimpa musibah ke atas mereka. Na'udzubillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan ketahuilah bahawa semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan nyata. Dengan lidah itu ia mendedahkan rahsiamu di hadapan khalayak sekalian makhluk. Allah Ta'ala telah berfirman,
Yauma tashhadu, baca, alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24. Maksudnya pada hari itu, yakni hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan apa kamu perbuatkan di dunia. Semua ni anggota tubuh badan kita ni yang dunia dari masa kita hidup di dunia. Tangan boleh bertutur kata? Tak boleh. Telinga boleh bertutur kata? Tak boleh. Tetapi bila mana kita di hari kiamat nanti, segala anggota tubuh badan kita boleh bertutur kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah jadi saksi ke atas setiap perbuatan kita di dunia. Sebagaimana firman Allah yang tadi, kesemuanya akan jadi saksi ke atas kelakuan kita ketika hidup di atas dunia. Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Jadi malam Jumaat kita bukan hanya baca Yasin semata-mata untuk tabaruk, untuk berkat, tetapi hendaklah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan di dalam surah Yasin untuk menjadi tauladan kepada kita. Dan salah satu keadaan di hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, yaitu wahai si miskin, pada hari ini yakni hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Di dunia ni petah, bila orang nasihat kita, dia boleh pusing sana Quran tak ada sebut. Kita sekarang nak pegang pada Quran, Quran tak cakap, kita tak payah buat. Hanya Quran cakap saja kita buat. Mulut dia boleh bercakap di dunia, boleh pusing sini, pusing sana. Tetapi bila sampai di yaumul mahsyar, nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Bukan tutup, bukan tutup. Dia kunci dah. Dia cempatikan apa? Macam dia cop, tak boleh lagi nak buka. Macam kita hantar surat dah, macam mohon darah juga kan. Jawab pos tak boleh buka sebab dia dah cempatikan dengan apa? Jadi satu, dia macam gam. Dia begitu. Jadi mulut kita semua ni akan dikunci. Dan akan bercakaplah kepada kami, yakni Allah, tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami, kaki-kaki mereka, terhadap apa yang mereka telah perbuatkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahimakumullah, bila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita ingat kepada ayat 65 surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat dalam hati ayat. Ingat dalam hati ayat. Ya. Bila ingat ke ayat ini, peristiwa yang bakal berlaku di padang mahsyar nanti, mulut kita semua dah tak boleh tutupkan. Yang akan bertutur kata ialah anggota tubuh badan kita. Maka kita akan jauhkan diri daripada melakukan segala kejahatan. Wahai si miskin, maka jagalah sebaik-baiknya seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat
dengan salah satu di antara 7 anggota badan, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Maka berdasarkan firman Allah, kata Imam Ghazali, hendaklah kita jaga sebaik mungkin anggota tubuh badan kita yang 7 itu. Jadi berapa mana nak jaga ketujuh anggota tubuh badan kita? Yang pertama, adab menjaga mata. Adapun mata, maka ia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kamu dapat melihat segala sesuatu, sehingga kamu dapat menggunakannya mata dalam menunaikan segala hajatmu, dan kamu dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga kamu dapat mengambil iktibar daripada ayat-ayatnya, iaitu tanda-tanda kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, peliharalah matamu daripada 4 perkara. Peliharalah mata kita daripada 4 perkara. Yang pertama, daripada melihat dengannya mata perempuan yang bukan mahram. Daripada melihat dengannya mata itu perempuan yang bukan mahram. Sebab itu saya masih teringat lagi, pada suatu ketika dahulu, ketika saya berbelasan tahun, saya belajar di Darul Arqam. Kenal? Arqam kenal? Darul Arqam. Kami diajar mata jangan melihat kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kehidupan dalam perkampungan Arqam ini, dia tidak ada television, dia tidak ada majalah-majalah, dia tidak ada surat khabar. Tak ada. Sehingga kan hati kita ni terpelihara daripada ingin melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram. Bila kita keluar daripada perkampungan, ada ke suatu tempat, lihat perempuan yang tidak menutup aurat, terus kita tundukkan pandangan mata. Ini pendidikan Darul Arqam pada suatu ketika. Ketika saya sambung tahfiz di Pusat Islam, hostel tu ada television, kantin makan tu ada TV. Setiap kali saya turun makan, saya mesti belakangkan TV. Mana TV akan duduk belakang saya tidak akan menghadap TV. Kerana masa makan itu kawan-kawan lain semua tengok TV. Bila ada surat khabar, kita tak baca. Sebab kita dah dikatakan berita-berita surat khabar itu semua orang yang fasik. Sedangkan Allah perintahkan kita, bila datang orang fasik membawa berita kepada kamu, tabayyun. Pemberita-pemberitanya ramai yang fasik, yang bawa berita yang tidak sahih, sehingga kan kita mempercayai, mencipta fitnah dan sebagainya. Ini dah pendidikan. Tapi kalau hari ini kita dah biasa. Hindustan kita tengok Amboi ramai kan, bila dia menari satu bukit ke satu bukit, satu gunung ke satu gunung. Kita tonton yang Korea nya, drama-drama Korea nya. Mata kita ni dah serasi dengan perempuan yang tidak menutup aurat. Berarti dia melihat maksiat tu, dia dah normalisasi. Dia tak rasa apa dah. Ada rasa bersalah tak? Ada rasa bersalah tak? Bukan sekarang, yang biru-biru masa dah. Kalau ternampak, rasa tak ada apa pun. Sebab mata ni dah biasa melihat. Tapi pendidikan yang kita terima daripada kecil, itu perkara yang ditegak oleh Allah, yang akan menggelapkan hati kita. Bila melakukan sesuatu kemaksiatan, maka hati kita ada satu titik gelap. Ini pendidikan. Tapi kalau rumah kita ni, kita sama anak pun tuntun sama. Kadang mak bapak ni berebut dengan anak pula, China yang nak tengok.
Anak nak tengok hal ni, bapa nak tengok bola, yang ni nak tengok soal. Dalam setiap bilik dia masing-masing ada televisyen. Tapi zaman sekarang tak perlu lagi. Handphone saja, gadget saja. Ini dah perancangan musuh-musuh Islam yang merosakkan pemikiran generasi muda, the young generation Muslim, ialah merosakkan pemikiran mereka, normalisasikan maksiat-maksiat bagi mereka seolah-olah bukan maksiat lagi. Jadi bila mana mereka tahu kalau ada televisyen yang besar senang dikontrol oleh mak bapak, lalu dia menciptakan video player, bukan? Selepas tu pun boleh kontrol lagi, baru diciptanya gadget. Kita tu ingat anak kita orang bilik tu baik dah, anak tu baik semua, tak keluar. Kalau balik daripada takfihnya duduk rumah, dia orang bilik dia tak keluar, tak kawan-kawan Yusuf rokok, memang tak campur. Tahu-tahu dia dalam bilik, dia duduk setting tu video call. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Pasal dia duduk dalam bilik. Ini teknologi yang canggih ni, kalau kegunaan dia tidak betul, maka akan melahirkan satu generasi muda-mudi yang tidak takut akan siksa Allah, tidak akan gerun dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita menggunakan yang betul, maka dia akan memberi banyak manfaat kepada diri kita dan juga ahli keluarga. Yang kedua, atau daripada melihat dengannya gambar lucah yang membangkitkan syahwat. Mata ni jangan melihat gambar lucah yang boleh membangkitkan syahwat. Ini pun kita kadang-kadang menimbang juga. Dia bukan nak tengok maksiat pun, gambar maksiat pun. Tak? Kadang-kadang kita tengok apa Google, buka kitab lah. Macam ni boleh hidayah pun ada. Tiba-tiba lalu perempuan yang separuh bogel. Ada tak? Nampak? Benda ni ciptaan dia orang. Dia nak juga orang ni melihat maksiat, supaya hati dia ni gelap, putus hubungan dia dengan Allah, maka lemahlah umat Islam, senang mereka untuk kontrol umat Islam. Tapi kita tak asal. Dan yang ketiga, atau daripada melihat akan seseorang Muslim dengan pandangan yang menghinakan, ataupun kita pandang saudara Islam kita ni dengan pandangan yang hina, yang menjijikkan. Orang itu mentang-mentang orang yang biasa-biasa, tidak mempunyai harta kekayaan, lalu kita pandang dengan pandangan mata hina, pandangan yang hina terhadap seseorang. Tak boleh. Sebab itu kalau kita ada belajar hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-38, di situ ada sebutkan hadis yang barang siapa yang bermusuh dengan wali. Kalau kita baca syarah, siapakah wali? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, waliku yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah orang yang mukmin, yang bertakwa. Bukan wali yang ada karamah, yang boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air, sungai, bukan. Ini semua ni wali. Ini semua ni wali. Bila yang datang solat fardu ni 5 waktu, kemudian meninggalkan kemaksiatan, tak pernah tinggalkan ibadah yang fardu maupun sunat, maka kamu semuanya adalah wali bukan. Kata Imam Nawawi, istilah wali ini, siapa mereka? Bukan saja yang melakukan ibadat fardu, tetapi dia mendekatkan diri dia dengan amal ibadat sunat, sunat nawafil, sunat rawatib. Dia tidak pernah tinggal. Bukan saja mengerjakan 5 waktu yang fardu, tetapi sunat, segala jenis sunat solat ni tak pernah tinggal.
maka Allah akan mencintai akan dia. Allah akan mencintaikan hamba itu dengan sebab dia mendekatkan diri dia dengan ibadat-ibadat yang sunat ini. Akhirnya dia menjadi wali. Berarti Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada kemaksiatan. Maka kata di situ tidak boleh bermusuhi ataupun memandang hina terhadap saudara mukmin, sesama mukmin, tak boleh. Tak boleh. Terutama sekali orang itu kita dari gereja kita dah tahu, kita saksikan hari-hari terus saksikan dia ni tak pernah tinggalkan solat di surau maupun di masjid walaupun satu waktu. Kemudian dia ni jenis mulut ni tak pernah nak riba ataupun namimah, melainkan kita lihat dia selepas solat dia baca Quran, tak baca Quran dia ni berzikir. Kalau duduk saja dia tidak akan berbual kosong, melainkan ada nasihat-nasihat mutiara keluar daripada perbicaraannya. Ini orang yang benar-benar takwa. Dan akhir sekali ada daripada melihat dengan keaiban seseorang Muslim. Ini banyak. Kita suka cari keaiban bersama orang Islam kita. Kita suka cari keaiban. Jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah Ta'ala pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman kepada kamu, jauhkan dari segala prasangka yang buruk. Wala tajassasu, jangan kamu jadi tajassus ni, jadi spy. Jadi spy, cari apa keburukan keaiban dia ni untuk disebarkan. Jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu benci antara satu sama yang lain. Marah saudara kita, jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kesimpulannya pada malam ni, bahagian yang kedua ialah meninggalkan kemaksiatan. Jadi 7 anggota tubuh badan kita perlu dijaga. Cara menjaga mata ialah jauhkan daripada melihat perempuan yang bukan mahram kita. Yang keduanya, gambar-gambar lucah yang boleh membangkitkan syahwat kita, dan juga memandang kepada saudara kita dengan pandangan hina ataupun sentiasa mencari keaiban saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana abwaaba ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyuna maulana fani'mal mawla wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.